Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pagi, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari ini. Kita akan sambung kembali apa yang kita bicarakan dalam strategi pengurusan sumber manusia. Strategi pengurusan sumber manusia. Hari ini kita sambung balik berdasarkan pada apa yang saya nyatakan sebelum ini, berdasarkan jurnal kajian daripada Dr. ataupun Profesor Dave ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kali ini, insya-Allah kita akan memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami konsep strategi sumber manusia. Okey, semalam kita ada bicara tentang pengenalan strategi sumber manusia. Hari ini kita sambung balik pengenalannya ialah berkaitan dengan apa itu strategi pengurusan sumber manusia. Okey, dalam strategi pengurusan sumber manusia ini mereka tekankan kepada konsep di mana dia mesti ada, mereka cuba nak kaitkan dia mesti ada strategic goal ataupun objektif dalam sumber manusia yang digunakan untuk meningkatkan prestasi bisnes. Itu punya konsep. Maknanya dalam strategi sumber manusia kita nak gerakkan manusia dalam satu syarikat untuk memberikan impak yang positif kepada prestasi bisnes. Di mana akhirnya nanti tentulah pemilik bisnes mahu mendapatkan keuntungan untuk mereka terus dapat survive dan mengembangkan bisnes mereka. So strategi pengurusan sumber manusia ini akan melibatkan beberapa perkara. Yang pertamanya dia akan melibatkan sistem dalam pengurusan sumber manusia itu sendiri. Yang keduanya, dia akan melibatkan polisi yang berkaitan dengan sumber manusia. Yang ketiga, dia akan melibatkan aktiviti berkaitan dengan sumber manusia. Bagaimana nak memajukan manusia yang berada di dalam syarikat itu. Hasilnya nanti ialah mereka mahu melihat kompetensi pekerja mereka berada pada tahap yang standard KPI yang telah ditentukan. Maknanya kompetensi ini adalah kemahiran pekerja, yang berkaitan dengan syarikat, dengan produk, dengan servis, kemahiran pekerja, ilmu-ilmu yang ada pada mereka dan juga sikap-sikap mereka mesti selari dengan apa yang telah ditentukan dalam polisi syarikat. Dan akhirnya nanti ialah dia nak capai strategi, mencapai objektif dan strategi sumber manusia, dan akhir penghujungnya nanti tentulah dia nak melihat power performance bisnes yang begitu bagus berdasarkan KPI-nya lah. So dalam mereka nak translatekan strategi ini kepada HR polisi dan juga praktis secara amalinya, secara yang boleh dibuat di syarikat, mereka akan bertanya dengan beberapa soalan yang mereka akan formulatekan sebagai satu formulasi dalam menggerakkan bisnes mereka lah. Yang pertamanya mereka akan bertanya, yang paling utama mereka akan bertanya, apakah strategi goal yang perlu digunakan untuk memantapkan bisnes. Maksudnya bisnes ini hala tuju dia apa? Apakah strategi goalnya? Yang keduanya ialah mereka akan bertanya apakah pekerja-pekerja, kompetensi yang perlu ada pada pekerja dan sikap-sikap yang perlu ada pada pekerja yang memudahkan HR untuk melatih pekerja-pekerja tersebut yang sesuai dengan bisnes yang mereka laksanakan, yang akan memenuhi goals yang telah dilaksanakan, yang dilaksanakan oleh bisnes. Maknanya HR ni dia kena tahu dulu apakah goal syarikat supaya dia boleh menentukan strategi planning dia ke arah melahirkan pekerja yang ada kompetensi dan pekerja yang ada sikap behavior pekerja itu yang akan memenuhi kehendak goal yang telah ditentukan oleh syarikat. Itu maksudnya. Dia nak identify workforce requirement ni. Dan seterusnya dia akan pergi kepada bagaimana nak formulatekan strategi-strategi yang ada dalam HR ini, terutama polisi dan juga aktiviti lah. Persoalan yang ditanya ialah yang mana satukah strategi dalam HR dan juga practical practice yang perlu dilaksanakan dalam HR yang akan melahirkan pekerja yang memantapkan pekerja berkaitan dengan kompetensi dan juga sikap perangai, tingkah laku pekerja yang memenuhi kehendak syarikat. Dan seterusnya mereka membangunkan panggil scorecard ni makna measurement lah, makna penilaian. Dia akan bangunkan secara detailnya penilaian yang perlu dibuat dalam dunia HR yang akan memenuhi kehendak-kehendak KPI
matlamat tujuan syarikat itu beroperasi. Kenapa dia dibuat? Supaya nanti kita mahu untuk membuat penilaian pada pekerja supaya pekerja tahu dia bekerja bukan pekerja biasa, dia ada penilaian-penilaiannya. So kita melihat macam terlalu corporate ataupun terlalu detail kehendak itu kan boleh tak dilaksanakan dalam bisnes-bisnes kecil. Dalam bisnes kecil kita hanya melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan kehendak semasa itu dahulu. Kemudian apabila sudah mula berkembang dan kita mula ada ramai pekerja, maka kita boleh merancang untuk masa depan. Sebab apa? Kita sedar bahawa zaman-zaman sekarang ni zaman di mana pekerja akan keluar masuk kerana ketidaktentuan situasi sekarang dalam usia pandemik kan. Pekerja boleh berhenti, pekerja boleh masuk. So nak latih pekerja balik pun satu benda yang memang akan sedikit mencabar. Sebab itulah dalam dunia bisnes kecil, kena ada masa bagi majikan-majikan untuk duduk, termenung, berbincang sama mereka kan, sama partner untuk melihat bagaimanakah sistem latihan pekerja yang mana kita mahu nanti pekerja masuk keluar, sistem latihan tetap dijalankan walaupun dia akan mengambil masa dan juga dia akan bermain dengan emosi kerana pada waktu ini dalam keadaan yang semuanya nak survive, semuanya ada konsep survival dalam diri masing-masing. Sebab itulah kalau kita melihat kepada beberapa situasi, kita akan melihat bahawa apabila HR ini dia merancang bagaimana untuk membuat sistem-sistem polisi dan juga aktiviti yang berkaitan bekerja, tentulah akan melibatkan kos-kos yang mana kos itu perlulah dirancang, disusun dan dinyatakan dan dibawa kepada pemilik syarikat. Kalau ada syarikat besar dia akan bawa kepada management kan, board of directors berbincang. Itu kalau yang besar. Kalau yang kecil dia akan bagi kemajikan itu akan sedarlah berapakah kos yang akan dilibatkan dalam melatih pekerja-pekerja baru, bagaimana masanya, bagaimana tempohnya supaya nanti kita berada dalam dunia yang ialah walaupun dunia itu beremosi tetapi kita tahu bahawa kita ada benda foundation, tapak dasar untuk kita laksanakan latihan pekerja ini untuk mencapai kompetensi dan juga mencapai tingkah laku yang dikehendaki oleh syarikat. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Kita akan terus berbicara nanti berkaitan dengan dunia HR ini kerana dunia terlalu besar. Sebab itulah dia ada buku-buku yang memang bukan satu, bukan dua tapi memang banyak jugalah untuk kita melihatnya. Kita cuba melihat yang bersesuaian dengan bisnes kecil. Kerana kita tahu kadang-kadang dalam dunia teori ini dia banyak berkaitan dengan bisnes yang besar-besar kerana dia dibuat oleh profesor yang buat kajian-kajian kan. So kita kena ambil yang mana sesuai dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di Wan Alwi dan Wizard, sama ada di page Facebook, sama ada di Instagram Wan Alwi dan Wizard dan juga di YouTube Wan Alwi dan Wizard, dan kita buat live ini tentulah di Nadi Duit. InsyaAllah jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.